الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Pada malam ini diberikan kesempatan untuk kita dapat solat berjemaah maghrib dan insya-Allah solat isya, dan kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah dengan syarah Khasail Nabawi sallallahu alaihi wasallam oleh Qutbul Akhtab Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Kandahlawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi membicarakan hadis-hadis di dalam tajuk berkaitan dengan lauk pauk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada bab yang menerangkan lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung perbahasan untuk hadis yang ke-15 di dalam bab ini. Minggu lepas telah kita sentuh berkaitan dengan hadis ini, panjang sikitlah hadisnya. Hadis ni maksudnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam daku diundang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepotong daging bakar dihidang untuk jamuan. Baginda mengerat dan memberinya kepadaku, maka datang Bilal menyeru azan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kedua tangannya dilumuri tanah, yaitu taribat siadah. Mengapa dia menyeru azan ketika ini? Baginda meletak pisaunya lalu pergi mendirikan solat. Mughirah radhiyallahu anhu berkata perkara lain, bahawa misaiku telah tumbuh panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mari daku tekap miswak dan memotongnya. Maknanya Rasulullah kata, mari aku potong dengan miswaknya, atau tekap potong dengan miswak, atau dikata dipotong dengan miswak. Salah seorang perawi tidak ingat mana diucap oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa penerangan hadis ini? Pertama, Sayyidina Mughirah radhiyallahu anhu, dia menjadi tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pandang perbahasan lah. Mana ada kata Mughirah ni dia menjadi tetamu Rasulullah. Ada pandangan mengatakan
Rasulullah dan Mughirah ini bersama-sama menjadi tetamu kepada para sahabat yang lain. Kita sambung perbahasan itu yang kedua. Yang disebut di sini dalam riwayat Abu Daud Baihaqi, dilarang memotong dengan pisau. Muhaddisin memberi berbagai ulasan atas perkara ini. Yang mudah ialah dilarang makan menggunakan pisau. Tidak mengapa daging dipotong jika ia tidak cukup empuk, dan kemudian dimakan dengan tangan. Biasa kita kalau daging empuk tak empuk pun, kalau yang jenis protokol, dibaginya kita pisau, dibaginya kita garpu. Lepas tu dihiris, lepas tu makan. Lepas tu yang menyuapnya sebelah mana? Kadang sebelah kiri. Memang jauh lah daripada sunnah kan. Sedangkan kita makan ni, kalau kita makan dengan tangan, sama ada kita guna tangan kita ataupun guna sudu ke apakah, guna tangan kanan. Jangan kita menyuap makanan kita dengan menggunakan tangan kiri. Bukan tak boleh, kadang-kadang orang kidal kan, kidal. Tapi kena ajarlah, jangan sampai kebesar. Anak kita pun tuan-tuan, saya sendiri ada anak yang dia kidal. Kalau kita ndak ajar sedari awal, kalau dia makan menggunakan sudu ke, garpu ke, kalau tidak diajar dari awal, memang dia akan guna kiri. Tapi kita ajar dari awal, insya Allah time makan dia akan suap makanan ke mulut dengan menggunakan tangan kanan. Tapi kalau pakai tangan tahu juga, pakai dia tangan kanan, walaupun dia kidal kan, tapi tangan kanan juga. Begitulah juga kalau makan guna garpu ke, guna sudu. Disebut sini bahawa kita dilarang memakan makanan daging ke apakah. Kalau daging itu dia ada pisau, kemudian dengan itu kita suap terus ke mulut kita. Tapi tidak mengapa, dia kata kalau daging itu keras apa semua, potong dulu, tapi tidak menggunakan pisau itu untuk suap ke dalam mulut kita. Maknanya potong lah, tapi nak suap ke mulut itu menggunakan tangan. Apabila sesuatu itu ada kedua-dua, dibenar dan dilarang, dan tidak ada alasan munasabah untuk diambil keputusan, maka mengikut dasar hukum yang umum, yang dilarang sayogia diutamakan. Inilah hukum yang mutlak. Setengah ulama telah menulis hadis yang melarang seperti berikut: janganlah potong daging dengan pisau. Itu adalah cara ajami, iaitu orang yang tidak beriman. Kita difahamkan bahawa larangan itu ialah tegahan dari meniru cara-cara orang yang tidak beriman. Maknanya kalau sekadar daging itu memang tidak empuk, itulah kalau daging, tuan-tuan, daging ni yang sedap dimakan dia empuk. Tuan-tuan biasa tengok ada seorang chief dari Turki. Kalau tengok dia punya Instagram, nama dia CZN Buruk. Nama dia kan Buruk ke apa kan? Buruk kan. Dia ni memang tukang masak. Kalau dia masak daging tu, tahu ending dia apa dia? Dia angkat, dia buat gini, luruh daging tu. Kita pun terbayang, sedap. Kambing lagi tu. Tuan-tuan, bila kita makan kambing ke, makan daging ke, yang sedapnya bila empuk. Orang bilang kalau yang gigi dada sudah ataupun gigi pun mau gugur sudah, nyaman juga buat makan. Tapi kalau keras, Allah. Satu keras ni tuan-tuan, daging tu sepatutnya kita boleh makan kalau dia empuk. Tapi kalau keras, tengok kadang-kadang melekat, bazir. Tu siapa-siapa yang masak daging, tak kira lagi yang apa pun, masak dengan empuk, baru sedap dimakan. Kalau lihat, ya Allah, mau kunyah itu pun satu hal.
Jadi dia kata bila kita potong daging ni dengan cara apa? Dengan menggunakan pisau lalu makan dengan itu, dan menjadi kebiasaan ataupun biasa pada dia itu memakan daging dengan cara potong dengan pisau lalu dimakan dimakan. Kadang biasanya orang-orang putih kan. Bayangnya orang putih makan begitu. Istilah orang kafir lah. Kita boleh juga sekali-sekala, tapi itu bukan jadi amalan. Sekali-sekala boleh, tapi bukan menjadi amalan pada kita. Ataupun sampai satu tahap, tidak aku boleh makan, dia bilang kalau tidak ada pisau, kalau dia ada garpu. Ini mananya sudah menjadi budaya pada dia. Sebenarnya itu bukan, kita tidak mau sampai tahap begitu, sebab adapun sunnah kita makan ini menggunakan tangan, menggunakan sebelah kanan, begitu, menggunakan sebelah kanan. Tapi kalau sudah dia kata, tak boleh makan lah kalau kata tidak menggunakan garpu ataupun sudu. Ini mana sudah menjadi budaya pada dia. Kenapa kita ni tuan-tuan makan dengan tangan? Sebaiknya makan dengan tangan. Ada hikmah lah di sebaliknya. Tangan kita ni pun tuan-tuan mempunyai banyak kelebihan. Ini wallahu alam lah, kita dengar bila kita makan dengan tangan kanan, bila kita makan dengan tangan ini juga akan berfungsi menjadi penghadam, maknanya menghadamkan makanan dengan cepat. Betul gitu? Boleh percayakah? Kalau mau percaya tak percaya, ambil lok gulai, tuan-tuan pergi rendam tangan. InsyaAllah tidak lama bangas. Tengok kita punya tangan ni. Biasa-biasa pun memang kita pun kalau kot lauk ke apa, kita akan dilarang jangan sentuh. Bila sentuh tuan-tuan, dia tidak tahan lama. Sebab tangan kita tu, begitulah hikmahnya. Antara hikmahnya lah, bila orang makan menggunakan tangan, maknanya tangan itu membantu untuk mempercepatkan hadaman. Dan sebaik-baik makanan yang masuk dalam perut kita bila benda tu dihadam, betul-betul dia dihadam. Cuba kalau kita makan kan, kita makan dengan penuh laju, makan penuh kan? Makan. Tak kenyang-kenyang kan, makan lagi. Coba tengok setengah jam kemudian, macam ular sawak. Macam ular sawak tu dah habis letih habis. Mengampai orang bilang. Tapi coba kalau kita makan dengan penuh tertib. Tak perlu, saya pernah melihat, coba tuan-tuan tengok almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Nikmat almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz makan. Dia makan macam mana? Dia makan sikit je. Kalau makan nasi itu begitu je. Tapi tengok dia makan. Lama bah dikunyah betul-betul bah. Bagi betul-betul halus pop telan. Maknanya dia masuk tu sudah betul-betul ngam. Mudah dihadap. Kita ndak, belum sempat dikunyah lagi, makan lagi. Terus balik makan lagi. Itu kadang dia masuk padu dia hadam dalam perut, dia ambil masa lama. Tu kadang-kadang setengah jam lepas makan terus kita jadi layu tu. Sepatutnya bila makan ni kita bertenaga bahkan tambah tenaga. Sekarang kenapa kita selagi banyak kita makan lagi jadi malas kita. Jadi layu. Kalau sembahyang tuan-tuan tidur. Kalau tengok je tarawih kan. Tarawih orang berbuka puasa tu kan, dia bantai habis. Tengok tarawih. Orang sudah buat 8 rakaat, dia baru buat 2 rakaat. Rupanya tertidur. Kan. Jadi bilang semua bab makan ni tuan-tuan jagalah. Kita ikut sunnah, cara kita makan tu. Ataupun kita makan jenis berprotokol, contohnya di mana hotel apa semua. Tapi tak salah pun kalau kita nak pakai garpu sur, tak salah. Tapi itu bukan menjadi kelaziman dan bukan menjadi budaya kita. Jangan sampai tahap, saya pernah jumpa orang ni tuan-tuan, asal makan sudu, asal makan pakai sudu.
Asal makan pakai garpu. Ai orang ini tengok tengok. Asal itu satu hal lagi. Asal makan suap kiri, menyuap kiri, masuk ke dalam mulut makanan. Jauhnya daripada perkara-perkara yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada mudarat. Mungkin tangan kanannya bermasalah ke apa, ada masalah. Cuma kalau tak ada masalah apa guna kita buat dah sedaya mungkin sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dalam hadis itu menyatakan taribat siyadahu. Taribat siyadahu iaitu lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Bilal radhiyallahu anhu hanya teguran. Kan masa Nabi tengah potong daging, nak makan daging bersama dengan Mughirah, tiba-tiba Bilal melaungkan azan. Apa kata Nabi? Malahu taribat siyadahu. Dia kata apa? Semoga kedua tangannya dilumuri tanah, taribat siyadahu. Jangan kita anggap takkan dan Nabi dengar azan Bilal azan, Nabi macam seolah-olah tidak suka. Tidak, tapi itu merupakan sebagai teguran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia sekadar menegur seseorang dan tidak ada niat selain itu. Ucapan umpama itu memang digunakan dalam bahasa apapun untuk menegur seseorang. Sungguh pun ada ulama mengambil erti harfiah lantaran ia sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya ia adalah teguran kerana baginda sedang sibuk dengan tetamu, maka azan elok tidak dilaungkan. Adalah lebih baik tunggu sehingga mereka telah selesai sebab masih ada waktu untuk menunaikan solat sebentar lagi. Mungkin ada beberapa situasi lah, kan? Situasi yang kan rumah Nabi ini bukan macam rumah kita. Rumah Nabi ini tuan-tuan bersebelahan dengan masjid. Dan Masjid Nabawi itu, masjid di Madinah Nabawi itu, rumah Nabi itu disebut Raudhah, itu di kawasan rumah Nabi. Jadi disitulah tempat perhimpunan orang-orang Islam. Dan di sekeliling Masjid Nabawi itu dan rumah Nabi itu, Nabi ada tetamu tetap. Nabi ada tetamu tetap, dipanggil sebagai Ahlu Sufah. Ahlu Sufah ni tuan-tuan, mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan orang bilang hijrah tu hanya ikut Nabi dah, atas perintahan Allah dan Rasulullah. Keluarga semua ditinggalkan. Maknanya pergi berhijrah tu sampai sebatang kara, orang bilang. Maka mereka ini yang duduk di sekitar Masjid Nabawi ini adalah merupakan menjadi tetamu tetap pada Nabi. Kadang mereka datang pada rumah Nabi, Nabi bagi makan, Nabi layan orang. Kadang Nabi ini pergi hantar makanan. Itu sifat Nabi. Maka mungkin keadaan tu begitu. Nabi ini melayan tetamu dan Bilal ni terus azan, terus dia azan, kan? Jadi mungkin itu sedikit ada teguran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin para Bilal ni pun kalau mau azan pun tengok-tengok juga bahkan. Dia kata tengok-tengok juga mungkin ada apa-apakah, atau sekadar kata boleh minta izinkan azan ke apakah, kan? Mungkin ada majlis ke apakah. Begitu juga tuan-tuan, kita ambil ibrah daripada ini juga. Contohnya kalau ada antara maghrib dengan isya ni, contohnya kita antara maghrib dengan isya ni, kalau solat isya ni waktu dia panjang. Sampai waktu bila? Mula masuknya waktu isya, iaitu hilangnya syafaqul ahmar. Sekarang tak payahlah dia tengok-tengok syafaqul ahmar. Sedang sudah jadual. Nanti sekejap lagi dah ketuk dia punya ni. Kita tahu sudah masuk isya. Tak payah susah-susah lah. Itu ahli falak punya kerja lah. Kita tahu tengok waktu, set. Okey. Bermula yang itu, kemudiannya sehingga waktu
subuh. Itu waktu panjang waktu Isya ni. Ada ketikanya Nabi SAW dia melewatkan solat Isya ini. Ada satu ketika para sahabat ni menanti-nanti kedatangan Nabi. Kenapa Nabi belum keluar? Sedangkan sudah masuk waktu Isya. Masih sahabat terus menanti. Sahabat terus menanti sehingga dikatakan bahawa tengah malam baru Nabi keluar untuk solat Isya bersama dengan para sahabat. Maka atas dasar itu, maka apabila waktu Isya ini panjang masanya, dan kalau sekiranya ada program majlis yang berbentuk zikrullah, adakah dia boleh melewatkan waktu Isya itu? Sayugianya dibolehkan. Macam kita majlis ilmu ni, Isya kan, Isya apa kita terlajak sikit waktu Isya apa semua. Kita di Sabah ni mungkin agak tidak biasa. Tapi kalau di Semenanjung tuan-tuan, kalau kata contohnya maghrib ni, antara maghrib dengan Isya, tak panjang tempoh ni. Antara maghrib Isya ni bukan panjang, tak sampai 1 jam pun. Tak sampai 1 jam. Kalau orang buat kuliah contohnya, okey, kuliah apa Isya masuk 7 berapa? 7.16 kan. Maknanya dilajakkan sikit pada 7.30 ataupun 7.40 untuk beri laluan kepada kuliah ilmu. Bolehkah tidak? Boleh, sebab itu adalah majlis zikrullah. Sebab Nabi pun pernah melewatkan waktu Isya, solat Isya tu. Tak ada masalah kan? Jangan duk kita bertegas sangat. Pengalaman saya tuan-tuan kalau bagi kuliah ni, nanti pengalaman bagi kuliah lah. Dulu-dulu mungkin di peringkat kita ni, jamaah kita mana-mana lah masjid pun, kalau kita terlajak sikit kita kuliah kan, kena payung terus apa? Ustaz begini kena payung disuruh berhenti kan? Sebenarnya pada adab memang tak kena sudah. Mungkin dia tak faham, tidak apa lah kan? Saya ingat lagi kalau tutup guru kita duduk payung begini tuan-tuan, ada tutup guru kita ni yang tegas juga, dihalaunya kita. Sebab dia tak faham kita buat majlis apa. Ada setengah tu kalau yang faham, dia faham apa semua. Tapi yalah, sekarang ni kita tempoh PKP tak boleh, masuk Isya aja berhentilah kan? Jadi itu nak bagi tahu apa dia. Ketika itu juga mungkin juga, maknanya masa tu boleh dianjak sikit. Bilal tidak sepatutnya terus azan, tapi kurang-kurangnya pun tunggu isyarat daripada Nabi SAW. Tapi kalau masa tu pun Bilal terus azan juga, Nabi buat apa? Dia tinggalkan dan terus dia pergi sembahyang. Tengok kan? Yang keempat, disebut juga dalam hadis ini, iaitu berkaitan dengan memotong misai. Seperti tersebut dalam hadis bahawa jelas misai Mughirah radhiyallahu anhu telah panjang. Bukan janggut, misai yang panjang. Janggut panjang tidak apa. Kalau misai panjang, yang sunnahnya tipiskan misai, lebat dan panjangkan janggut. Itu sunnahnya. Jangan pula misai panjang, janggut tidak ada. Kecuali kalau yang orang kerja penguasa kan, polis, apalagi tentera, DPG pun sama kan, gitu. Itu tidak apalah kan. Tapi kalau macam kita orang biasa ni, nak ikut sunnahnya, tipiskan misai, lebatkan atau panjangkan janggut. Kalau misai janggut pun samalah juga. Kalau kita ni tuan-tuan, janggut kah, misai kah, kasih kemas lah. Orang bilang trim bos bagus bah. Ini kadang-kadang misai pun mau disimpan, janggut pun mau disimpan, ngam itu. Tapi tuan-tuan, Rasulullah bila sembang bab janggut, misai Rasulullah ni kemas bah. Orang tengok tu pun kan, maknanya wajah Rasulullah tu tampan, kemas. Kalau kita cerita bab rambut Rasulullah tu kan, dia panjang. Memang Rasulullah tu melebihi daripada cuping telinga di bawah ni kan, panjang tapi kemas.
Kita hari ini mau tengok sunnah Rasulullah, tapi panjang bolehlah, kemas belum tentu. Kan? Begitu juga orang simpan janggut, nak ikut sunnah Rasulullah, tapi bolehlah simpan, tapi nak kemas tu. Kalau misalnya jangan cerita lagi kan. Misalnya ini kasih tipis. Tambah pula kalau tebal. Kalau minum teh tarik tersangkut babui tu. Siring-siring tu kan. Minum kopi tersangkut alah. Kan? Bagi kemas. Biar nampak kemas tuan-tuan. Ialah kadang-kadang kita pun mau juga kan, kalau kita punya janggut ni tebal, ada jambang sikit kan. Kalau orang-orang Arab tu tengok tu, kita pun mau begitu juga. Tapi memang bukan spesies kita. Kalau saya lah tuan-tuan, susah mau taruh, tapi nak tumbuh-tumbuh. Ada orang sebut, dia bilang, Ustaz beli minyak ada minyak dia bilang. Itu belum try lagi lah kan. Mana tahu di try boleh tumbuh kan. Tapi kalau orang yang memang subur bugar, memang orang bilang memang tumbuh apa semua, simpan elok. Niat untuk sunnah, insya-Allah kita dapat pahala free. Rasulullah SAW menyebut tekap dengan miswak untuk merapikan misai. Mana dia nampak misai Mughirah ni panjanglah. Sudahlah panjang, lebat lagi tu, masya-Allah kan. Jadi Rasulullah kata Rasul pakaikan miswak ni sugi tu kan. Dia kata umur aku, rapikan misaimu dengan ini, dia bilang. Walaupun pada pandangan kita macam mana mau kasih rapi misai itu dengan batang miswak ataupun sugi. Tapi nak menunjukkan ketegasan baginda sallallahu alaihi wasallam, satu kita boleh lihat Rasulullah ni tegurlah kan, maknanya kasih cantik-cantik bah, orang bilang. Kalau kau pakai misai kasih cantik-cantik. Begitu. Ada mufassir mengatakan yang dimaksudkan ialah misai baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam riwayat Abu Daud jelas menyebut misaiku telah panjang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotongnya. Maknanya Mughirah lah. Misalnya panjang, lalu Rasulullah sendiri potong. Menurut riwayat lain lah. Dalam hadis yang lain, lafaznya berbeza, iaitu biar janggut tumbuh panjang, menekankan agar misai pendek. Banyak diberitakan dalam hadis. Lantaran itu, sebahagian ulama mengatakan adalah sunnah mencukur misai. Penyelidikan jumhur ulama mendapati memendekkan misai adalah sunnah. Ia juga umpama mencukurnya. Misai pendek ataupun dicukur. Yang tinggalnya janggut. Tapi ada juga orang ni kata, aku ni simpan jual janggut. Tapi itulah bukan spesiesnya. Kalau tumbuh pun 3 urat saja. 3 urat saja tumbuh, tak apalah bah. 3 urat pun 3 urat jugalah kan. Yang penting dia tumbuh, kurang-kurangnya niat untuk sunnah, dapatlah pahala kan. Jangan lupa kau cukur semua. Janggut pun dicukurnya. Sayanglah kan. Tapi ada setengah orang dia bilang, tak boleh Ustaz, aku simpan janggut. Kenapa? Gatal dia bilang. Gatal. Okey, kalau contohnya dia gatal sampai memudaratkan kita, ada sampai mudarat itu tak apalah. Sebab perkara sunnah ni tuan-tuan, kita tak boleh bertegas. Kau buat dapat pahala. Kau buat dapat pahala. Kalau kau tak buat, dia tak dapat apa. Tak apalah. Kan? Mungkin ada halangan dia kata, aku nak simpan janggut, tapi tak boleh dia bilang. Kenapa? Memang gatal. Asalnya gatal, ya Allah, sampai berkudis-kudis dia bilang dia garuk. Itu jangan cari penyakit lah orang bilang kan. Kalau itu mudarat, tak payahlah kan. Alhamdulillah, selesai berkaitan dengan hadis yang ke-16, ke-15. Hadis yang ke-16, haddatsana Wasil bin Abdul A'la qala haddatsana Muhammad bin Fudail an Abi Hayyana At-Tami an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bilahmi farufi'a ilaihi adh-dhira' wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
seorang telah menghantar daging kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahagian lengannya, zira', bahagian lengan. Yang mana baginda amat gemar. Ini sebenarnya antara kegemaran Nabi. Bila kata daging ni, biasanya kambing lah, kambing, unta sekalipun kan. Dia zira' sebelah lengan. Sini. Kalau lem sheng tu sebelah mana? Lem sheng. Kaki lembu lah. Kaki kambing lah. Kaki kambing kan. Lem sheng. Sheng tu apa? Lengan ke kaki? Iya kan. Mana ada lengan bang. Kambing mana ada lengan. Kawasan-kawasan ni lah kan. Kalau kawasan dia tu. Tapi yalah, memang di situ yang sedapnya. Ada satu lagi, ini bercerita orang yang mahir dalam bab kambing ni lah. Dia ni pengusaha restoran nasi Arab lah, adalah kawan-kawan kita ni kan. Dia kata, Ustaz dulu aku ambil sebelah, dia kata lem sheng tu dia ambil yang sebelah belakang. Sekarang dia kata dia ambil sebelah depan, itu yang banyak isi, dia bilang. Dia ambil sebelah depan tu banyak isi. Tu hari tu dia hidang lem sheng tu. Besar lem sheng tu. Ingatkan dah habis, tapi akhirnya habis juga lah. Itu zira' maknanya lengan daging. Inilah yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihidang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyiatnya dengan gigi dan makan isinya. Baginda tidak menggunakan pisau untuk memotongnya. Tengok. Rasulullah makan daging, dia tak gunakan pisau. Dia tak gunakan pisau. Guna apa? Guna tangan, gigi. Pisau ni itu menunjukkan bahawa daging tu apa dia? Orang masak tu hempuk lah. Tapi memanglah orang Arab ni tuan-tuan, dia masak kambing kah, masak daging kah, memang lembut. Kita tengok cara dia masak tu kan, dah tahu lagi kuriknya bawa tanah, dia pompong masuk dalam. Kasih keluar saja, kalau lengan tu tuan-tuan kasih begini je kan. Aduh. Lepas tu diangkatnya begini, ciut jatuh. Masya Allah. Kan daging. Baru semangat kita mau makan, dah sedap. Ini kasih begini-gini, keras. Kadang-kadang mau tercabut gigi kita makan. Kan? Sudah tuan-tuan, nikmat makan daging tersebut tadi. Nikmat makan daging ni bila daging itu lembut. Sedap. Saya kalau dihidang daging yang lihat ni memang tak boleh pergi lah. Kan? Biar dia yang hidang apa, daging kambing kah. Kalau lihat, hilang nikmat terus nak makan. Bagi hempuk betul. Sekarang dulu susah. Orang mau masak kambing ni, dia letak di periuk ke apakah, mengambil masa yang tempoh lama kan. Contohnya 2-3 jam apa semua. Tapi sekarang ni ada teknologi yang kita sudah maklum, freeze cooker tu kan, freeze cooker tu. Itu 45 minit. Plus lagi 20 minit. Selesai. Boleh makan, orang bilang. Sedap. Jadi itulah, siapa-siapa orang sekarang ni pun ada buat perkhidmatan akikah, siap sembelih, siap masak lagi, siap diantar ke rumah lagi. Tuan-tuan, ada orang buat akikah sekarang. Kita pun sudah maklum dah, macam Haji Sabli kan. Ni orang-orang sembelihan punya ni. Itu memang orang buat package. Kalau dulu susah kita mau cari. Nak cari kambing satu hal, mau buat gotong royong pula, memasak satu hal. Kalau kita sekarang ni susah sudah. Zaman kita ni di sini di bandar-bandar ni, kalau boleh mau semua segera, instant. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan menggunakan gigi sewaktu makan. Diceritakan daripada hadis ini bahawa ia harus disiat dan makan kerana ia akan mudah hadam dan lebih sesuai untuk tubuh badan. Bila Nabi menunjukkan cara sedemikian,
Bila Nabi SAW menunjukkan cara begitu, maknanya tuan-tuan, ada hikmah lah tu. Ada hikmah dia. Kenapa? Satu, Nabi suka makan daging yang zira', maknanya lengan daging ataupun dengan kambing ke apakah. Yang kedua, cara Nabi makan tu, dia siap dengan tangan, kemudian ataupun dengan gigi. Bila apa yang Nabi buat ni tuan-tuan, mesti ada hikmah dia, percayalah. Antaranya disebut sekata kerana satu, dia memang memudahkan untuk penghadaman. Yang kedua, tubuh badan kita sendiri memang sifatnya begitu, memang begitulah orang bilang. Kalau makan lagi, memang begitu cara dia. Begitu. Tapi hari ini banyak sudah perkara-perkara, kadang-kadang kita tidak sedar kan, menjauhkan kita daripada sunnah Nabi satu hal. Yang kedua, menjauhkan kita daripada fitrah tubuh badan kita sendiri. Kalau Nabi ajar kita makan dengan tangan, tapi hari ini orang semakin jauh. Kadang tanpa suduk dia tak boleh makan. Tapi betul lah, kalau saya sendirilah tuan-tuan, makan protokol kan tak protokol. Tapi tengok jugalah kan. Kalau kata boleh ada dia punya tukang serve tu, panggil. Ada cucian tangan enggak? Kalau dia bilang dadak makanlah guna. Tapi kalau ada, makanlah. Sebab di depan tu oxtail, kari kepala ikan, apa lagi? Yang sedap-sedap bah. Kalau pakai suduk, aduh. Tu kadang-kadang ini kalau di rumah ni habis bini kadang. Habis oleh kerana makan berprotokol ni, kita pun tak kenyang. Siapa lagi duduk dengan VIP, lagi dah. Itu kadang-kadang kan kita pun mengelak juga kan. Duduk dapat. Kita duduk tempat lain. Kenapa tuan-tuan? Kompom tak kenyang makan. Masya Allah. Tuan-tuan, kita sebenarnya pun live daripada page Masjid Al-Hilal, dan kita juga live dari page saya sendirilah, Alhamdulillah Falaki. Boleh tengok sini pun ada yang komen, dia kata masak daging pakai noza, dia kata noza, kan? Pressure cooker juga itu. Okay, ada 4 minit lagi, kita baca satu hadis lagi. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Daud an Zuhair ya'ni ibna Muhammad an Abi Ishaq an Sa'ad bin Ayyab an Ibni Mas'ud qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu adh-dhira qala wa summa fi adh-dhira wa kana yara anna al-yahuda sammuhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat suka daging yang di bahagian lengan. Baginda telah diracun di bahagian lengan, iaitu zira', daging itu, oleh seorang Yahudi, disyaki telah meracuni beliau. Oleh kerana Rasulullah suka bagian tu, maka ada orang Yahudi yang meracun beliau. Dan kalau kita tengok sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan ada juga riwayat mengatakan bahawa antara asbabnya, Nabi ni tak pernah demam, tuan-tuan. Nabi ni tak pernah sakit, tak pernah demam, tapi bila kesan diracun itu, hingga akhir wafat Nabi SAW itu juga ada riwayat mengatakan bahawa kesan daripada asbab tu, kesan daripada racun. Setelah Khaybar ditawan, seorang wanita Yahudi iaitu Zainab binti Al-Harith dapat berita bahawa Rasulullah SAW suka daging lengan. Dia telah panggang di sehidangan daging dan membubuh banyak racun, terutama di bahagian lengannya. Kemudian dia telah menjemput Rasulullah SAW dan menghidang daging itu. Baginda telah menjamah sedikit tetapi tidak menelannya, atau telah menelan sedikit lalu meludahnya, dan bersabda, daku telah diberitahu oleh daging ini bahawa ia adalah dibubuh racun. Rasulullah tahu daging itu di mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah masuk ke mulut, sudah masuk,
Tapi Nabi tak telan. Jadi orang kata Nabi sudah masuk, Nabi ludah balik. Sebahagian racun itu telah meresap dalam tubuh baginda. Adakala bisa racun itu meningkat kuat dan sewaktu ajal baginda. Ni tengok. Maknanya racun itu tetap ada, kesan dia, sehingga datangnya waktu kewafatan Nabi SAW. Kesannya memuncak sehinggalah baginda syahid. Dalam hadis ini disebut daging itu sendiri yang memaklumkan Rasul SAW bahawa ia diracuni. Dalam hadis lain Jibril AS yang beritahu beliau, ada hadis lain mengatakan bukan daging itu tapi Jibril AS. Tidak ada percanggahan kerana kedua-dua itu mungkin berlaku. Mudahnya daging itu beritahu sebagai mukjizat baginda, kemudian disahkan oleh Jibril AS. Setelah mendapat maklumat, baginda terus berhenti makan dan juga menegah sahabatnya dari makan. Wanita itu disoal dan dia mengaku meracuni daging itu, dan baginda SAW tidak bertindak. Sudah tahu Rasulullah tidak bertindak pun, mulianya kan. Kalau kita kena keruyuk sudah itu. Kau bubur racun, habis. Kena keruyuk sudah selesai orang bilang, kan? Tapi Rasulullah hebat, sabarnya, kan? Tetapi setelah Sayyidina Bishr bin Bara radhiyallahu anhu syahid lantaran memakan daging itu, wanita itu pun dihukum bunuh selaku pengajaran bagi orang lain menurut beberapa riwayat. Maka dihukum bunuh juga wanita tadi. Terdapat berbagai riwayat berkaitan hukuman atas wanita itu. Ada hadis lain menyebut dia tidak dihukum. Kedua-duanya betul sekiranya berdasarkan cerita tadi. Ada dihukum, ada tak dihukum. Tak apalah tuan-tuan, itu sebagai bagaimana kata khilaf di kalangan para ulama. Mengikut syariah adalah wajib dihukum pembunuh itu atau diambil wang diat darinya. Ini adalah persoalan fiqh dan para ulama mempunyai pandangan yang berbeda yang memerlukan perbahasan ilmiah, justru tidak disentuh di sini. Maknanya tuan-tuan, apa hukum orang yang membunuh dengan cara menaruh racun? Ini ada persoalan maknanya perbincangan fiqh daripada segi sudut itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang Yahudi Syaki, meracuni baginda adalah berdasarkan fikirannya, seolah-olah beliau tidak menyiasat perbuatan itu, jika tidak dia telah mengesahkannya. Pengakuan macam tadi di atas kesalahannya itu dinukil dari hadis-hadis yang lain. Jadi kesimpulannya, Nabi ini suka makan yang mana? Zirah, lengan daging, ataupun lengan binatang, contohnya kambing ke, unta ke, lembu ke. Itu kawasan-kawasan yang Nabi suka. Biasa kambing lah, biasa kambing. Dan insyaAllah kita sambung lagi perbahasan berkaitan banyak hadis dalam tajuk ini, bab ini, sehingga hadis hadisnya sampai hadis ke-33. Kita akan datang itu hadis ke-18. Insya-Allah. Ada soalan? Tiada soalan. Seperti lazimnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.